6 tak? Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah. Kita mulakan pengajian malam ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ma'ashab nizam syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khassatillah wa tilkal amsali nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Surahul Azim. Maksudnya, seandainya Quran itu diturunkan kepada gunung Ganang, nescaya gunung Ganang itu akan patuh dan taat, dan juga mereka hancur. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kerana mereka hancur kerana takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi orang yang mau berfikir. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Taala akan kebajikan, saya berikan kepahaman di dalam agama, insyaallah. Yang saya hormati semulakan Fadil Tuan-tuan Imam, tak lupa juga yang semulakan Fadil Tuan-tuan Bilal, Puan Siap, kemudian jawatan kuasa pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat maupun mukminin utama. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana pada malam ini izinkan sekali lagi pertemuan dan perjumpaan kita untuk kita sambung. Kita dah masuk dalam percayaan pada malaikat. Jadi percayaan pada Allah dah selesai dah. Dah selesai. Sifat 20 semua dah selesai. Sifat istighna, iftiqar, kemudian ta'alluq tu semua dah selesai. Kemudian asma' wa sifat, nama-nama Allah pun dah selesai. Jadi malam ini kita masuk rukun iman yang kedua lah. Baru yang kedua tu kan. Tapi bab malaikat ni tak panjang lah. Macam tu. Dia kitab-kitab. Lepas tu saya pada para Rasul kan. Betul tak? Rasul kemudian kan? Kemudian hari kiamat. Kemudian qada-qadar, kemudian hari kebangkitan. Dia ada penambahan lah tadi. Itu pasal kekala semula, surga, neraka, sirat dan sebagainya. Jadi kita mau masuk ke surat 256 lah. So dah lebih daripada separuh dah kitab ni, dah masuk lebih daripada separuh. Cuma tak tahu bila habis ya.
Dah berapa tahun dah kan kita mengaji kitab ni? 2 tahun? Setahun? Kita start bila tu? 2014. Ni dah 2022 lah. Satu kitab pun puas nak habis dah. Macam tu lah. Maklum dah kata kita sebulan sekali kan. Sebulan sekali tukar-tukar kitab fiqh tu. Kalau sebulan 2 kali kitab ni laju sikit lah. Macam tu. Kalau habis kitab ni esok, kita nak ngaji kitab pula. Tak tahu ke? Tak tahu ke? 25 bulan 6 2014. Bulan 6? 25 bulan 6 2014. 2014. Masya Allah. Lama dah tak habis. Perkali gayur dah tu. Dah perkali gayur dah tu kan? Tak habis lagi. Dia nak copek ngaji ni Epres, daurah kitab Epres lah. Tu laju lah. Kita dia baca je tak banyak ulas. Baca je tak kena lah dia punya tu. Contoh dulu tu Orang alim boleh lah. Yalah, alim boleh lah. Kita ni kena terangkan macam tu. Setakat baca je semua boleh baca tak? Macam tu. Daurah. Ada orang suka daurah, ada orang tak suka. Saya pun sebenarnya tak suka sangat daurah, sebab dia Epres. Semua Epres kan, nak cepat khatam kan. Nak cepat habis kitab tu. Setahun untuk kitab. Macam tu. Daurah. Saya tak suka sangat lah. Tapi ambil kita nak ambil berkat guru tu, kita pergi jugalah dengar daurah kan, berkat dia. Tapi tak samalah kalau kita mengaji macam ni. Mana satu tajuk tu pembahasan dia 1 jam, kemudian masuk tajuk baru pula 1 jam pembahasan kan. Tu baru sampai dia punya tu makam dia tu, apa yang kita nak. Baik, insya-Allah kepercayaan pada malaikat. Beriman kepada malaikat berarti dia wajib memiliki etikad dan keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai makhluk yang halus, yang tak nampak pada mata kasar manusia, yang sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jumlah malaikat ni tak terhitung lah banyaknya, tak terhitung kan, dan tak pernah ingkar pun dan derhaka kepada Allah Taala, kerana dia hamba yang taat kepada Allah. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah At-Tahrim ayat 6. Maksudnya apa tuan-tuan? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharakan oleh kamu akan diri kamu. Pertama diri, kedua ahlikum, ahli kamu. Kemudian mana ada 2 perintah lah. Pertama pelihara diri sendiri, kemudian kedua ahli keluarga kita. Pelihara daripada apa? Nar, api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana api neraka tu bahan bakarnya terdiri pada manusia dan batu berhala lah. Alaiha malaikatun, di situ ada malaikat yang menjaga dia. Malaikat yang api neraka tadi kan, malaikat yang keras dan kuat. Syidadul la ya'sunallah. Syidad ni mana keras lah, keras syidad. Kasar, keras kan, yang kata tidak ada istilah kita kompromi lah, tak ada kompromi, tak ada belas kasihan. Itu malaikat. Kalau malaikat ada belas kasihan kan, bukan malaikat namanya. Macam tu. La ya'sunallah, yang mana mereka tidak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan pada mereka. Kemudian malaikat dia tahulah dijadikan daripada nur. Malaikat dijadikan daripada nur, cahaya. Cuma walaupun daripada cahaya, tetap kita tak nampak pun.
Selagi mana malaikat tu tak menzahirkan diri dia, selagi tu tak nampak, walaupun dia bercahaya. Dan cahaya dia pun tak sama macam cahaya lampu kan. Macam tu. Dia ada cahaya lain lah Allah Ta'ala buat untuk dia. Dan kalau seandainya cahaya lampu, senanglah kita nampak, oh malaikat. Macam tu cahaya lampu kan. Macam cahaya spotlight. Spotlight kan terang kan. Macam tu. Ada juga CCTV terakam lah itu. Terakam lah malaikat tu. Wallahu alam lah macam mana pun. Memang ada lah. Tentang boleh tengok dalam YouTube lah. YouTube banyak kan berkenaan dengan malaikat ni. Penampakan, istilahnya penampakan malaikat tertangkap oleh kamera CCTV dan sebagainya. Tak boleh tengok lah situ. Hakikat sebenarnya wallahu alam lah, kita tak tahulah. Tapi itulah yang terakam oleh CCTV itu, kamera kan gitu. Baik. Kemudian para malaikat itu tidak makan dan minum seperti manusia. Dia tak makan dan tak minum macam manusia. Dia mempunyai berbagai-bagai keistimewaan sehingga dapat pula menjemur kepada rupa bentuk manusia. Macam tu. Seperti yang berlaku kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kan malaikat Jibril menyerupai seorang sahabat ataupun seorang lelaki. Macam tu. Ketika dia bertemu dengan baginda Rasulullah SAW untuk menyampaikan wahyu macam tu. Kemudian malaikat juga pernah mengajar tentang Islam pada Nabi depan para sahabat. Ma Islam, ma iman, ma ihsan. Kemudian apakah tanda-tanda kiamat? Hadis itu disebut dalam kitab hadis 40. Hadis 40 berkenaan dengan rukun iman, rukun Islam, ihsan dan juga tanda-tanda kiamat. Jadi mereka tu datang. Dia bukan daripada rupa asal, tapi rupanya manusia biasa. Dengan pakaiannya yang bersangat putih, kemudian rambut yang bersangat hitam, kemudian tapi seorang pun tak kenal. Seorang pun tak kenal. Kemudian dia tidak ada kesan-kesan musafir, kesan-kesan orang berjalan jauh. Biasa kalau orang berjalan jauh ni biasalah dengan pakaian yang kusut masai, dengan muka berdebu dan sebagainya, apalagi kalau padang pasir yang berdebu kan. Tapi tak ada kesan-kesan tu. Dan dia duduk menghadap Nabi, lututnya bertemu dengan lutut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pun tak kenal. Macam tu. Bila dah selesai soal jawab semua, maka Nabi tanya dengan para sahabat, kamu kenal tak siapa tu? Semua tak kenal. Allah wa Rasulnya lebih tahu. Itulah malaikat Jibril yang datang untuk mengajar tentang agama kamu. Macam tu. Malaikat merupa seperti manusia. Dia boleh merupa. Dan dia boleh merupakan seseorang. Kita tak tahu dalam malaikat ni, dalam bilik ni, dalam dewan solat ni mungkin ada malaikat ke yang merupa seseorang kan, kita tak tahu. Tentang cuba dah cam-cam kat ni malaikat kot. Kan? Sebab dia boleh merubah rupa kepada rupa manusia. Mungkin sahabat kita sebelah kita, malaikat kita tak tahu. Senyap dia kan gitu. Ada senyap tu. Okey malaikat. Kalau bising-bising tu kan malaikat tu. Baik. Kemudian tuan, rupa bentuk asal malaikat itu hanya dapat dilihat oleh para nabi dan orang yang dibukakan Allah Ta'ala hijab. Nampak? Rupa asalnya hanya dapat dilihat oleh para nabi dan orang yang dibukakan Allah Ta'ala akan hijab dia pula. Gitu. Kalau Allah Ta'ala tak buka, tak nampak lah kita. Sebab dia jadikan daripada nur, daripada cahaya. Tak boleh lah kita ni. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kita inayah, kan, kekuatan dan sebagainya, tak akan mampu lah kita melihat. Sebab alam ghaib. Itu juga jin, syaitan dan sebagainya, tak nampak pun. Roh pun sendiri pun tak nampak. Roh dalam badan kita tu tak nampak ke? Tak nampak pun. Tapi dia wujud, dia ada dalam diri kita. Iman tuan-tuan, nampak ke? Tak nampak dalam diri kita, dalam badan kita. Dalam hati kita nur. Tak nampak.
Kalau dia boleh zahirkan, iman saya keluar, kan? Keluar iman saya daripada badan, nampak dia duduk sebelah kita. Kan senang gitu. Baik, dalam meyakini para malaikat ini ada beberapa perkara yang perlu diketahui tentang malaikat. Alam para malaikat ini adalah alam yang sangat luas, paling luas dan besar. Setengah mufassirin mana ulama tafsir lah, menyatakan alam ini 90% terdiri daripada warga malaikat. 90% iblis, syaitan dan jin. Hanya 1% didiami oleh manusia. Masya Allah, 1% tuan. Tuan di kalangan tuan banyak-banyak, berjuta, berbilion-bilion ni dalam dunia ni. 1% daripada jumlah malaikat itu. Malaikat 90%. Masya Allah. Itu sebabnya kita jangan act lah gitu dalam dunia ni. Sebab kita sentiasa diperhatikan oleh para malaikat itu. Kita tak nampak je tu kan. Hanya dalam 1% didiami oleh manusia. Dalam kitab Qatrul Ghais fi syarhi masalatil Abil Lais, yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ni ulama daripada Jawa ni, Al-Jawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak ulama-ulama ni. Ni semua kebanyakan ulama mengaji di Mekah dulu. Mereka mengaji berpuluh tahun di Mekah, balik semula ke tanah air, ke Indonesia. Ada yang balik di Patani dan sebagainya, asal Patani, mengaji di sana. Kemudian mereka buka pondok, kemudian mereka separuhnya itu karang kitab. Malah ada yang mengarang kitab dalam bahasa Arab. Ada yang mengarang kitab dalam bahasa Arab. Asalnya orang tu orang kita, orang Jawi lah. Orang Jawi ni termasuklah tanah Jawi ni, tanah Melayu ni, sampung Indonesia pun, Indonesia dengan Kalimantan tu semua dikatakan sebagai tanah Jawi. Kata Patani pun dikatakan tanah Jawi. Asal daripada Jawi, ulama-ulama Jawi mengaji di Mekah, di Madinah. Alim besar, contohnya Syekh Daud Patani kan, antara ulama yang alim besar. Syekh Al-Palambangi, Syekh Al-Palambangi yang mengarang kitab Hidayatus Salikin tu orang Palembang kan, orang Palembang. Ada seorang ulama tu namanya, saya tak ingat namanya, tapi namanya ujungnya Ampok Al-Pontianaki. Al-Pontianak. Dia asal Pontianak daripada Kalimantan. Dia ujung dia Al-Pontianaki, dia kata. Al-Pontianaki. Pontianak. Punya ada ulama tu Pontianak. Pontianak di Kalimantan ada satu. Dia ada satu kitab Jawi dia sekarang ada kat Komasai ada. Ada kitab Jawi. Ya. Pontianak ni. Punya ada ulama Pontianaki ni. Saya pun Sarawak tu. Gitu kan. Sarawak Kalimantan. Kalimantan dia belah bawah. Gitu, belah bawah. Okey. Baik. Jadi menyatakan malaikat itu punya berbagai tugas. Antaranya pertama malaikat Hamlatul Arsi. Hamlatul Arsi, pemikul Arash. Mereka adalah yang paling awal wujud. Arash ialah termasuk makhluk Allah juga lah, Subhanahu wa ta'ala, yang paling besar dan pusat kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia diciptakan daripada permata berwarna hijau. Masya Allah. Permata berwarna hijau. Arasnya dihiasi dengan 1000 cahaya setiap hari. Dan tiada seorang makhluk yang mampu melihat aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa pun yang boleh melihat. Allah Ta'ala menabiri aras. Nabi ni mana tertutup lah, ditabir kan. Allah Ta'ala menabiri aras ini dengan 70 tabir daripada cahaya. 70 tabir daripada cahaya, 70 tabir daripada kegelapan, 70 tabir daripada mutiara putih, 70 tabir daripada yakut yang merah, 70 tabir daripada zamrud yang hijau, 70 tabir daripada salji, 70 tabir daripada air, 70 tabir daripada ais dan hijab,
yang lain yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Satu tabir pun tak lepas tuan, kita nak tengok. Ini 70 tabir. Darablah 70. Darablah berapa tu tuan? Banyak tu. Itu yang diketahui. Yang tak ketahui lagi tabir dia. Sebenarnya kalau banding dengan diri kita ni kecil sangatlah. Halus sangat kita. Kita kalau ada sebab dengan alam ni macam kuman je. Mungkin lebih kecil daripada kuman lagi. Kuman tu besar lagi. Cuba. Baik, kemudian yang kedua, malaikat hafun. Ada nama malaikat hafun. Malaikat yang mengiring arash. Imam Wahab bin Munabbih menyatakan bahawa di sekitar arash terdapat 70,000 baris malaikat. 70,000 baris malaikat. Mereka bertawaf mengelilingi arash sambil bertasbih, bertahmid dan juga bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di belakang mereka itu terdapat pula 70,000 malaikat yang berdiri sambil bertasbih. 70,000 malaikat berdiri sambil bertasbih. Agak berapa lama kan berdiri tu. Tak apa, semenjak dijadikan lah. Semenjak dijadikan, dia berdiri tanpa duduk. Tuan-tuan sanggup? Saya rasa tuan-tuan kalau setengah jam berdiri pun dah mengeluh kan. Dah mula mengungut kan gitu. Baru setengah jam, belum 1 jam, belum 2 jam, 3 jam kan. Baik. Kemudian sambil bertasbih, dan di belakang para malaikat yang berdiri itu terdapat 100,000 kan? Betul. 100,000 malaikat yang meletakkan tangan di atas tangan kiri. Malaikat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sambil bertasbih. Setiap malaikat itu mempunyai jasad yang sangat besar. Jarak antara sayap mereka dengan sejauh perjalanan 80,000 tahun. 80,000 tahun. Di antara cuping telinga sampai ke bahu dengan jarak 400 tahun perjalanan. 400 tahun. Ini antara yang terdapat dalam kitab ni. Kan berkenaan malaikat ni banyak kita tak lain juga cerita tentang malaikat ni. Antara kitab yang popular berkenaan malaikat ni kitab Daqaiqul Akbar. Daqaiqul Akbar. Kita Arab lah dia terjemahan dia. Tak adalah kitab dia tebal sangat. Tapi dia cerita banyak tentang malaikat lah. Daqaiqul Akbar nama dia. Tentang type dalam internet Daqaiqul Akbar. D-E-Q-A-I-Q Daqaiq Akbar. Daqaiq Akbar. Dia banyak cerita berkenaan dengan malaikat, ciri-ciri malaikat ada di situ. Macam tu. Kemudian yang ketiga, malaikat Selesainya sejauh perjalanan matahari selama 40 hari. Di ujung barisan mereka itu akan sampai pada malaikat yang mengitari arash. Tugas mereka ialah bertasbih. Jika makhluk bumi mendengar tasbih mereka, maka akan hancurlah makhluk bumi kerana kedahsyatan suara mereka. Kerana kedahsyatan suara mereka kan. Memang dahsyatlah malaikat ni. Okay, sekali pekik je boleh hancur. Contoh dalam surah Yasin tu lah. Sekali pekik je berkenaan dengan kisah apa tu, yang 3 orang Rasul itu yang dibunuh, Ashabul Qaryah di Antakya tu kan. Allah Ta'ala mengutus 3 orang Rasul kepada satu Qaryah, satu penduduk di Antakya di utara Turki kan. Tapi ketiga Rasul itu telah pun dibunuh. Kemudian datanglah wajah aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Kemudian datanglah seorang pemuda daripada hujung kampung kan. Apa kata pemuda itu? Ikutlah Rasul-Rasul tu, ikutlah. Tapi apa yang terjadi tentang 3 orang Rasul itu dibunuh oleh penduduk itu, yang mereka itu penyembah berhala. Raja dia pun penyembah berhala kan. Kemudian yang pemuda itu pun yang namanya Ashabul Ashabul Yasin tu, istilahnya Ashabul Yasin. Nama sebenarnya Habib An-Najjar.
Habib An-Najjar itulah yang mengajak orang kampung supaya beriman dengan 3 orang Rasul itu. Tapi mereka mendustakan Rasul itu dan mereka membunuh Rasul itu. Kemudian Habib An-Najjar pun dibunuh juga. Sekali dibunuh. Bila dah bunuh, kan, maka datanglah in kanat illa sayhatan wahidah. Ada in kanat illa sayhatan wahidah. Tidak adalah malaikat kecuali datanglah satu pekikan. Gitu. Allah Ta'ala tak perlu pun nak hantar kata bala tentera yang besar daripada langit. Tak perlu nak hantar malaikat yang berduyun-duyun, berbilion-bilion untuk menghancurkan Ashabul Qaryah itu. Cukup hanya sekadar satu pekikan. In kanat illa sayhatan wahidatah fa idza hum khamidun. Kata, tiba-tiba mereka itu bergelimpangan, mengimpang mati. Riwayat menyatakan yang memekik itu ialah malaikat Jibril. Sekali pekikan dia, habis semua bergelimpangan mati. Itu malaikat Jibril baru pekik, belum malaikat lain lagi. Jadi kita tak boleh nak, kan, lawanlah malaikat-malaikat ni. Kemudian dalam neraka ada 19 malaikat tu. Ingat tak? Dalam surah Al-Muddassir, kan? Dalam surah Al-Muddassir yang mana alaiha salasata asyar. Atasnya api neraka Jahannam tu terdapat 19 malaikat. 19 malaikat. Di atas api neraka itu terdapatnya 19 malaikat. Bila ayat itu dibaca oleh Nabi, pemimpin Quraisy ni mempelekehkan Rasulullah. Sampai mereka berkata sama mereka, kamu dengar tak Muhammad kata atas neraka itu ada 19 malaikat. Takkanlah kamu yang kuat-kuat ni, yang gagah-gagah perkasa ni tak boleh nak lawan malaikat tu. Jadi mereka cabarlah gitu. Cabar, mempelekehkan, memperhinakan ayat tadi. Dalam malaikat ada 19 ya. Takkanlah kita ramai. Kan Muhammad kata kita ni kan ahli neraka. Kita kan ramai, masa kita lawanlah malaikat tu. 9 boleh je, dia kata, tak ramai pun. Dia kata. Jadi mereka mempelekehkan ayat tadi lah. Dia tak tahulah malaikat tu sahih di macam mana. Sebut dalam tafsir kan. Tafsir contoh Ibn Qasir ke, tafsir apa lagi Qutubi ke kan, tafsir Ibn Asir kan. Yang mana malaikat itu saiznya sangat besar. Dan sekali dihayun tongkatnya kenalah pada manusia itu 70,000. Sekali hayun saja. Sekali hayun tongkat 70,000. Kalau 2 kali hayun besar. Itu tak boleh nak cabar. Baik. Kemudian yang keempat, malaikat karubiyun. Malaikat apa tuan-tuan? Malaikat karubiyun ialah malaikat yang menjadi pemimpin pada malaikat yang selalu mengitari aras. Ngitari mana, mengelilingi aras lah. Namanya malaikat karubiyun. Kemudian ada lagi malaikat safarah. Malaikat safarah adalah malaikat yang menjadi penghubung nabi-nabi, orang-orang soleh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ialah malaikat Jibril. Jadi Jibril ni namanya malaikat safarah ataupun Ruhul Kudus. Ni Jibril dia ada nama lain lagi, Ruhul Kudus, yang pernah datang pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan warruh kan dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Kan? Ar-ruh. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Turunlah para malaikat bersama dengan ruh. Kan? Ruh tu malaikat Jibril lah. Fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun ya hatta matla'il fajr. Gitu. Okey. Kemudian Mikail, malaikat yang menguruskan rezeki. Israfil, peniup sangkakala. Peniup sangkakala, trumpet lah. Kemudian Israel. Israel ni ialah malaikat maut. Malaikat maut kan. Ini. Bila Israel datang memanggil kan.
Nama lainnya ialah malaikat maut. Pencabut nyawa. Dan malaikat ni pun, malaikat Israel ni pun dia boleh berubah rupa dia. Bila dia mencabut, Nabi Ibrahim AS pernah satu hari didatang oleh malaikat maut. Nabi Ibrahim dia ada satu bilik khas. Bilik itu dia macam bilik ibadah dia lah. Bilik itu kalau dia keluar dia akan kunci. Tak ada siapa boleh masuk. Dan dia tak ada duplikat kunci. Tak ada duplikat kunci. Kalau kunci hilang dia jadi orang lain tak boleh masuk. Dia seorang boleh masuk dalam bilik itu. Gitu. Jadi satu hari dia keluar, kemudian dia masuk. Dia masuk tengok ada orang dalam tu. Dia terkejut. Kan? Siapa yang mengizinkan kau masuk? Kau ni siapa kan? Siapa yang mengizinkan kamu masuk? Macam mana kau boleh ada dalam bilik aku? Kata malaikat Nabi Ibrahim. Kan? Maka malaikat kata, aku adalah orang yang diarahkan masuk ke dalam bilik ini. Yang tuan punya bilik kata. Yang tuan punya bilik. Maka Nabi Ibrahim kata, bukankah aku yang punya bilik ini? Kata. Tak, dia kata, ada lagi yang tuan yang lain. Kata. Ada lagi tuan yang lain yang punya bilik ini. Tuan di atas tuan, kata. Tuan di atas tuan. Tuan kan punya bilik kan? Tapi ada lagi yang tuan di atas tuan, kata. Maka lalu Ibrahim kata, dahsyat lagi, kau ni tentulah malaikat maut, kata. Ya, aku adalah malaikat maut. Lalu maka Nabi Ibrahim kata, wahai malaikat maut, boleh tak engkau tunjukkan bagaimana engkau mencabut nyawa orang beriman dan bagaimana engkau mencabut nyawa orang yang tidak beriman. Gitu. Kau nak ke? Kau sanggup ke? Kata. Nak tengok? Kata. Ya, saya akan nak tengoklah. Okey, palingkan muka kau. Maka Nabi Ibrahim pun palingkan muka tempat lain. Kemudian palingkan muka kamu semula kepada aku. Dia pun paling. Bila dia paling muka dia balik, dia tengok rupa yang sangat, seorang lelaki yang sangat handsome lah macam tu. Handsome, lawa, kacak dan sebagainya. Inilah rupa aku ketika aku mencabut nyawa orang beriman. Okey, sekarang kau pusingkan muka kau balik. Dia pun pusing lah. Okey, pusing balik. Ikut je lah. Bila dia pusing balik, maka malaikat tadi dia dah berubah muka dia dengan muka yang hitam. Muka yang hitam dengan bau yang busuk, dengan mata menyala, dengan kuku yang panjang dan sebagainya. Kan tak rupa macam itulah. Inilah rupa aku, dia tu. Ketika aku mencabut nyawa orang yang tidak beriman. Itu rupanya belum lain lagi. Baik, soalnya tuan-tuan. Kemudian yang kena malaikat hafazah. Malaikat hafazah adalah malaikat yang menjaga semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya manusia dan jin. Jumlah mereka sangat ramai. Untuk seorang manusia, Allah Taala memperuntukkan 20 malaikat yang menjaga siang dan malam. Sebagaimana asal dari riwayat lah, yang daripada Sayyidina Uthman Ibn Affan. Jadi makna kita ni ada malaikat hafazah yang menjaga kita lah. Mana pada diri kita ni, kalau seandainya kita tidak dijaga oleh malaikat hafazah, sudah tentu kita akan terus menjadi rebutan jin, syaitan dan sebagainya. Jadi sasaran jin, syaitan kalau seandainya kita tidak ada malaikat yang menjaga. Kemudian pada lubang-lubang yang ada pada kita, lubang telinga, lubang hidung dan sebagainya, ada malaikat yang menjaga. Kalau tidak ada, jadi sasaran semut lah. Tuan lepak mana-mana ke, semut pun tengok, cantik kapal ni kan. Lubang ni lawa nampak kan. Okay. Semut kalau dah masuk dalam telinga tuan-tuan, macam mana? Mengalir mata lah, mam. Digigit kan. Tengoklah kalau digigit tu mengalir mata, tidur tak tolak namanya kan. Buat sana tak boleh, tu tak boleh. Jadi gigit dia memang sakit lah macam tu. Siapa nama apa tu yang mati kena gigit nyamuk tu? Namrud kan. Malaikat Namrud kan, malaikat lah, Raja Namrud.
Gitu. Raja Namrud tu mati, digigit oleh nyamuk. Nyamuk kecil tu pun masuk dalam tu boleh mati kita. Itu bahaya tu. Baik. Jadi kita jangan memandang enteng lah kepada benda yang halus-halus ni yang Allah Ta'ala cerita pada kita, cerita kat dunia ni. Itu semua tentera Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak hantar tentera tu kat tempat kita, semut saja tak dihantar, saya rasa tuan-tuan pun mengelabah tak boleh buat apa. Itu semut belum dihantar belalang lagi. Kalau pada zaman Nabi Musa AS itu macam mana umat kata yang Firaun punya tu kan, kaum Kipti tu, kaum punya pro pada Firaun yang jadi masa tu kaum Bani Israel. Jadi mereka tu dihantar disebabkan mereka tidak beriman pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hantar dia, antaranya ialah belalang-belalang. Dihantar belalang-belalang, dihantar dengan kutu-kutu, dihantar dengan katak-katak semua. Macam tu. Kemudian air menjadi darah. Masya Allah, tak tahu nak bayar lah. Kutu-kutu dengan belalang, habis makanan mereka terang-terang semua dimakan oleh belalang. Itu mana setiap bencana tu dia ada step-step. Mula belalang dulu, dah habis belalang tu semua datang pula kutu-kutu pula. Dah habis kutu-kutu datang pula, dia bukan sekaligus semua tu tak, dia step-step lah. Habis yang ni datang ni, habis ni datang pula. Sampaikan penuh macam bila time kata-kata tu penuh lah. Dalam periuk pun kata, lepas tu tempat tidur pun kata, bilik air pun penuh dengan kata-kata kong, koeng, kong, keng, kong, kan gitu. Bayanglah kalau kata macam mana kan? Dengan kata hijau dia, dengan kata kuningnya, dengan kata bobot dia, kata tu. Kata pun macam ni kata. Kan? Kata pun macam ni kata Allah Ta'ala buat. Sebabnya kita jangan sombong dalam dunia. Kalau Allah Ta'ala datangkan kata-kata ni penuh, kata Malaysia dengan kata-kata habis. Itu kata-kata aja belum lain lagi. Jangan kita cabar kan kuasa Allah Ta'ala. Ni yang matahari ni. Ni ada yang baru, cerita baru yang Cina buat, matahari buatan. Dia dah lancarkan matahari kan, macam tu. Saya perhati juga ke langit ada tak matahari lalu? Tak ada lah matahari lalu. Tapi dia kata dah lancarkan matahari ke China kan? Negara China dah lancarkan matahari buatan manusia tu tak? Saya perhati tak ada pula matahari dia, matahari Allah Ta'ala ni ada. Kau ada lah dua matahari sini, tak ada pula. Tapi memanglah usaha dia tu. Cina tak tahulah matahari tu dia nak hantar ke mana, tak tahulah. Tapi negara dah dilancarkan. Cuma nak otak mana tu? Mungkin dia nak hantar ke planet lain ke, tak tahulah kita. Kan? Tapi memang dia nak macam nak mencabarlah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Dia nak lawan Allah Taala punya matahari tu. Itu. Aku takut nanti matahari yang dia buat tu terbakar balik. Ataupun matahari tak boleh dikawal. Sebab dia kawal itu dia komputer semua kan. Dia punya dengan kata kekuatan dia 14 kali ganda kan daripada matahari mata alam ni. Dia punya kekuatan dia disebut dalam internet semua kan. Itu kekuatan dia hebat lah gitu. Tak silap 14 kali ganda dengan kekuatan dia. Dia panas dia tu. Saya takut besok matahari tu mau kata buat problem je, buat masalah. Habislah semua hangus negara China untuk kerja tu. Habis terbakar semua tu. Sebab benda percepatan manusia ni dia boleh mengagam. Komputer pun kadang boleh mengagam. Apalagi kalau benda macam tu. Kalau dia mengagam macam mana? Kalau dia musnahkan negara dia je tak apa. Kalau kita so habis semua. Dia musnah. Dibakarkan je tu. Macam tu. Tahu tak? Dia dah keluarkan media masa kan? Dia dah lancarkan. Di China lah macam tu. Di matahari besok mungkin di bulan pula kot. Cerita bulan pula begitu.
Apa penyakit lain ke? Baik. Kemudian yang ketujuh, azan dah. Azan. Azan dah. Kita tengok dalam internet ada ni, matahari buatan Cina ni. Kita tengok dalam FB ni banyak gambar-gambar video semua kan. Dia 5 kali kan 15 kali ganda daripada panas daripada matahari. Ni. Okey. Dia punya kepanasannya terasa 70 juta darjah Celsius. 20 juta darjah Celsius. Tuan tengok dalam internet lah, Google cerita. Hype ya. Matahari buatan Cina. Masya-Allah. Betul, dia adalah ada apa komponen semua lah. Panggil wartawan semua. Baik, insya-Allah. Seterusnya apa lagi?
Malaikat katabah kan? Malaikat katabah yang malaikat menulis, kiraman katibin, istilah lainlah. Katabah kan menulis. Malaikat menulis apa yang terdapat di Lauh Mahfuz dan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga ada juga makhluk lain yang halus, seperti jin, syaitan dan sebagainya. Kemudian ada lagi malaikat, kalau tidak lagi kita lain, ada lagi malaikat lain lah. Contohnya malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh dalam rahim perempuan. Kan, malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh dalam rahim perempuan, untuk sama ada nak jadi anak ke tak jadi. Kan ketika kata pertemuan nutfah tu selama 40 hari, kemudian alaqah selama 40 hari, pertemuan aimani 40 hari, pertemuan segumpal darah tu 40 hari, lepas tu segumpal daging 40 hari. Kemudian malaikat tanyalah, diutuskan malaikat bertanya pada Allah, ya Allah, adakah nak dijadikan anak atau tidak, jadikan manusia atau tidak? Kalau Allah Ta'ala kata jadi, maka jadilah. Gitu. Maka ditiupkan ruh. Malaikat itu ditugaskan untuk meniupkan ruh, macam tu. Dari segi zahiriat dia, kita nampak malaikat itu seolah malaikat itu yang buat. Gitu. Seolah malaikat itu yang buat. Tapi sebenarnya itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab At-Tasirah fi Amalil Mauta Umul Akhirah, yang dikarang oleh Imam Qurtubi, terjadi macam perdebatan lah. Munazarah ni macam perbalahan sikit lah je tu. Munazarah, perbincangan lah antara malaikat yang menjadikan manusia hayat dan juga malaikat maut. Terjadi perdebatan antara dua orang malaikat tadi. Jadi berkatalah malaikat yang hidup, yang menghidupkan manusia, dia kata akulah yang menghidupkan manusia. Kemudian berkatalah malaikat maut, akulah yang mematikan manusia. Masing-masing mendakwa mereka lah yang menghidupkan dan mematikan. Malaikat yang meniupkan ruh dalam rahim perempuan kata aku yang menghidupkan manusia. Malaikat maut pula kata aku yang mematikan manusia. Maka tiba-tiba datang utusan daripada Allah Ta'ala, kan, memberitahu kepada kedua malaikat tadi, sebenarnya yang menghidupkan dan mematikan ialah Allah. Allah sebenarnya yang menghidupkan dan mematikan, bukan kamu berdua yang menghidupkan dan mematikan. Kamu semua hanyalah sebagai wasail saja, wasitah, perantaraan, kan, perantaraan antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap malaikat itu dia tidak akan melakukan sesuatu melainkan dengan perintah Allah. Hatta malaikat maut sekalipun, sebut lagi tadi, malaikat maut dia tidak akan mencabut nyawa manusia selagi mana tidak ada perintah daripada Allah. Selagi mana tidak ada perintah daripada Allah. Walaupun ayat Quran kata fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal seorang tidak akan lewat sesaat walaupun tak cepat sangat. Cuma malaikat maut kata aku tidak akan mencabut nyawa. Dan seseorang pun di kalangan manusia, anak Adam dan sebagainya, melainkan semuanya dengan izin Allah. Tanpa ada perintah atau izin Allah Ta'ala, maka aku tidak akan mencabutnya. Itu penegasan daripada malaikat maut itu sendiri, sebut dalam kitab Imam Qurtubi. Baik, seterusnya apa lagi? Malaikat yang mendoakan, kan, waktu pagi kan ada dua malaikat. Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yad'unani yaqulu ahaduhuma Allahumma ati mumsikan talafan wa yaqulu akharat Allahumma ati mumsikan khalafan. Tiada daripada berpagi-pagi seorang hamba tadi kecuali padanya dua malaikat yang mendoakan bagi dia. Berkatalah malaikat yang pertama, dia kata Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah Tuhanku, keberikanlah kemusnahan, ya Allah, keberikanlah kerosakan kepada mereka yang ingin membelanjakan harta mereka pada jalan Allah. Wa yaqul akhar, dan berkatalah malaikat yang kedua, Allahumma ati munfikan khalafan, ya Allah tentu berikanlah pengganti bagi orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Gitu. Pagi-pagi tuan dah ada malaikat doa kita. Kita tak perasan.
Ketakwasan, boleh takwasan tu yang kadang kita nak bersedekah tu berkira kan, berkira. Ya, ada orang minta sedekah kita pergi. Tapi ada juga yang mengugut kan, yang pelarian tu diugut. Cenia tu je kan, tak bagi kan. Itu dah tak betul lah. Minta sedekah mengugut orang pun benda kan, gitu. Kompak kan, gitu. Pulang lah kita nak bagi, tak nak bagi, tak? Masing-masing kan, gitu. Tapi memang Islam lah menggalakkan kita ke sedekah. Jadi macam tadilah doa dekat ni untuk kita tadi. Okey, itu sahaja perbincangan kita, insya-Allah akan datang semula. Wallahu a'lam bissawab. Saya buka soalan kalau ada. Kalau tak ada saya tutup terus. Tak ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'amalan taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa ziyadatan ya 'alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftarana futuhal 'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tahassana bi izzatil jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma sirf anna hadzal waba wa qina syarra rada wa najjina minat ta'ni wa ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu minkum. Finish. Dia ada finish lagi.